Kubur. Dijawab terus. Kubur. Kamu tahu tak, orang yang masuk ni, orang yang menghidupkan dua amalan. Amar ma'ruf, nahi munkar. Yang masuk dalam kubur ni, bukan sembarangan ni. Bukan, kamu jangan sedap-sedap je, kamu tengking-tengking dia. Yang masuk dalam ni, orang yang sentiasa buat dua perkara. Apa dia? Menyuruh melakukan kebaikan, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Ini sifat orang mukmin sepanjang hidup atas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah. Kerana pada malam yang baik ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama berbicara tentang saat mana jenazah kita ataupun jasad kita mula dimasukkan di dalam kubur. Di waktu itu apa yang kita akan alami dan bagaimana keadaan kita di saat yang demikian. Cerita kita ni dah masuk sampai peringkat di mana kita memasuki alam yang ketiga dalam perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita ni Allah jadikan untuk kita hidup di 5 alam yang saya ulang banyak kali pada tuan-tuan supaya kita boleh faham bahawa alam yang kita berada sekarang ini baru alam yang kedua. Sekejap lagi kita akan masuk alam yang ketiga. Alam ketiga dipanggil alam barzah. Alam barzah tu kita hidup ke tak hidup, kita hidup. Ini keimanan yang mesti sentiasa kita jelmakan dalam jiwa kita. Jangan kita simpan keimanan kita ini dan keyakinan kita ini dalam keadaan kita membuat tak erti saja terhadap yang kita akan hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Alam pertama kita hidup dalam alam kandungan ibu. Kemudian alam kedua kita hidup dalam alam fana, alam yang kita berada sekarang ini. Alam ketiga kita akan hidup lagi di alam yang ketiga dipanggil alam barzah. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Lepas pada alam barzah kita akan hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, kemudian kita akan hidup lagi di alam yang kelima, alam sa'idun aw saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka. Sahabat-sahabat sekalian, kalau mana kita sampai kepada alam yang ketiga dipanggil alam barzah itu, kedengaran kata-kata kubur pada diri kita. Kubur akan bercakap dengan manusia sewaktu mana jasad kita mula diletakkan di dalam kubur ini. Orang yang sudah mati itu kadang-kadang berbicara dengan bahasa lisan, bahasa lidah. Kadang-kadang dia akan bercakap dengan bahasa sikap yang keluar daripada mulut, daripada sikap mereka. Bahasa sikap lebih jelas untuk dipahami oleh sesama orang yang sudah mati. Dia tidak lagi ditunjukkan dengan bahasa lidah, tapi di bahasa tubuh badan, pergerakan tubuh badan itu. Dan yang ni lebih jelas untuk dipahami sesama orang yang sudah mati. Seperti bahasa lidah yang lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang masih hidup. Kita kan waktu mana kita hidup ni, kalau orang bercakap dengan kita dengan bahasa lidah, kita lebih senang untuk kita faham dibandingkan dengan bahasa sikap. Bila kita masuk dalam kubur, Allah tak jadikan pada kita bercakap dengan lidah, tapi bercakap dengan bahasa badan. Bahasa sikap kita ni jauh lebih kuat dibandingkan dengan keadaan yang kita bercakap dengan bahasa lidah. Bagaimana keadaan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya. Disebut ketika jenazah diletakkan dalam kubur, Rasulullah cerita, maka kubur berkata kepadanya. Kubur ni akan sebut pada dia, celaka kamu wahai anak Adam. Kubur ni akan sebut. Kata-kata yang keluar daripada kubur, dia akan sebut, celaka kamu wahai anak Adam. Apa yang membuatkan kamu berpaling daripada memikirkan aku? Bila masuk dalam kubur tu, letak je jenazah dalam kubur tu, tanah ni bercakap terus. Tanah kubur kita ni akan bercakap terus, celaka kamu anak Adam. Kenapa kamu sampai peringkat kamu tak boleh ingat pada aku ni sendiri? Yang kamu berpaling daripada aku.
Bunyi ni bahasa yang kasar. Bahasa kasar ni sesuai dengan orang yang tak ingat kepada saat mana dia masuk dalam kubur. Yang kedua, sesuai untuk saat yang di waktu mana dianya mula masuk dalam kubur ini untuk mengetahui bagaimana keadaan yang akan berlaku padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tanah kubur ni akan sebut pada dia, celaka kamu. Apa benda yang menyebabkan kamu jadi tak memikirkan aku? Sehingga kan kamu tak fikir yang kamu akan masuk dalam kubur ini? Apakah kamu belum tahu bahawa aku adalah rumah fitnah? Kubur ni tanya terus. Bila kita masuk saja dalam kubur tu, tanah kubur ni tanya terus. Kamu tak tahu ke dalam aku ni tempat yang kamu akan diuji oleh Allah? Kamu tak tahu ke rumah yang penuh dengan kegelapan? Bila masuk dalam kubur ni gelap, dia tak cerah sebagaimana yang kamu hidup atas dunia. Masuk dalam kubur ni matahari tak ada, bulan tak ada, gelap dalam kubur ini sendiri. Lalu rumah yang kamu akan bersendirian. Orang tak kamu ni sekejap lagi kamu tak akan ada teman. Kamu bersendirian saja dalam rumah ini, dan rumah yang penuh dengan cacing-cacing. Apakah yang membuatkan kamu lalai daripada aku? Ketika mana kamu berjalan melewati aku dengan tampak ketakutan. Kamu berjalan di atas dunia dahulu, kalau lalu kawasan kubur je, lari kamu ni macam tak nak pandang pada kubur. Kamu kalau lalu kawasan kubur, kamu paling kan? Waktu mana kamu lalu kawasan kubur je, kamu buat macam mana terhadap kubur? Kamu lalu di waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jika ia seorang yang baik, katakanlah kebetulan jenazah yang masuk dalam kubur itu jenazah yang baik, mudah-mudahan kita lah insya-Allah, maka akan ada yang mewakili menjawab pertanyaan daripada kubur tersebut. Akan jawab terus. Dengar suara yang jawab. Siapa yang jawab ni? Amalan soleh. Dia akan jawab apa dia? Apakah kamu tidak lihat kalau ia suka menyuruh melakukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran? Kubur. Dia jawab terus. Kubur, kamu tahu tak orang yang masuk ni orang yang menghidupkan dua amalan. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang masuk dalam kubur ni bukan sembarangan ni, bukan kamu jangan sedak-sedak je kamu tengking-tengking dia. Yang masuk dalam ni orang yang sentiasa buat dua perkara. Apa dia? Menyuruh melakukan kebaikan, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Ni sifat orang mukmin sepanjang hidup atas dunia. Dua-dua sifat ni mesti ada pada diri kita, para hadirin sekalian. Kalau kita nak suruh selamatlah bila kata-kata kubur mula berbicara dengan setiap di kalangan umat manusia ini. Bila dia bercakap saja demikian, dalam keadaan demikian, lalu kubur berkata, kalau begitu aku akan menjadikan dia di antara taman-taman yang indah. Kubur jawab terus, kalau orang ni orang soleh, jangan bimbang. Aku akan menjadi tempat di antara tempat-tempat yang indah untuk dia. Kamu jangan bimbang, wahai jenazah yang akan berhadapan ini. Jasadnya akan bersinar cemerlang. Sekejap lagi jasad dia ni akan bersinar cemerlang, dan ruhnya akan naik kepada Allah Ta'ala dengan keadaan yang penuh dengan keamanan. Dan katanya ruh waktu mana dia menjawab bagi setiap kata-kata kubur ini sendiri. Menurut perawi hadis ini yang diriwayatkan yang dimasukkan dengan berjalan melewati aku itu tampak dengan ketakutan. Bila tanya, macam mana dia lalu kawasan kubur tapi nampak dia takut? Benda yang takut tu gambaran apa dia? Gambaran dia lari tercirit-birit. Katanya alim ulama, orang ni kebanyakan bila lalu kawasan kubur dia jadi lain terus. Laju je, cepat je dia. Tak nak ambil pengajaran daripada apa yang berlaku dalam kubur ini sendiri. Padahal kubur-kubur ni tempat yang patut kita ambil pelajaran, kita ambil manfaat. Bila kita pergi ke kubur, kita ucap salam, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Kita sebut demikian. Bila kita sebut Assalamualaikum pada ahli kubur ni, seluruh ahli kubur tu jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagi orang mukmin ruh orang mukmin dia akan jawab pada orang yang bagi salam ini sendiri. Bahkan orang yang berada dalam kubur ni rasa gembira dengan kehadiran orang mukmin yang datang menziarahi kubur. Di kala mana mereka berada dalam kubur, kemudian orang soleh yang datang lalu di atas kawasan kubur ini sendiri. Ubaid bin Umair Al-Laisi berkata, setiap ada orang yang meninggal dunia, liang lahat yang digunakan untuk menguburkannya akan berseru kepadanya.
Siapa-siapa yang meninggal dunia, bila dia meninggal dunia saja, lubang kubur tu akan memanggil nama dia. Aku adalah rumah kegelapan, disebut. Aku rumah yang penuh dengan kegelapan. Aku ini sendiri. Dan rumah yang penuh dengan kesepian. Dia akan kedengaran. Di kubur dia tu, sampai terus kedengaran pada jenazah. Roh yang berdiri di hujung kepala. Jika sewaktu hidup di dunia, kamu orang yang taat kepada Allah. Kalau kamu hidup sepanjang sebelum kamu mati ni, kamu orang yang taat pada Allah, sekarang aku akan menjadi sumber rahmat bagi kamu. Lubang kubur ni sebut terus. Kalau kamu datang kejap lagi, bila sampai dekat sikit lagi ni, kamu datang, kamu ni orang yang baik-baik atas dunia, kamu jaga amalan kamu, kamu akan dapati kubur ini di antara taman menjadi sumber rahmat bagi kamu. Jika kamu orang yang derhaka, sebaliknya kalau kamu hidup di atas dunia ni, orang yang derhaka, sekarang aku akan menjadi penuntut balas ke atas diri kamu. Bila kamu datang, siap kamu. Aku akan tunjukkan bagaimana aku akan balas pada diri kamu. Aku adalah tempat bagi orang yang taat. Disebut demikian. Aku adalah tempat orang yang taat, di mana yang masuki aku akan keluar dengan gembira. Tanah-tanah kubur ni akan sebut demikian. Dia kata siapa-siapa yang masuk dalam tanah kubur ni, dia masuk, nescaya dia akan gembira. Dan bagi orang yang derhaka, yang masuki aku akan keluar dengan sengsara. Siapa-siapa yang lawan Allah, masuk dalam kubur, bangun-bangun dalam keadaan sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Muhammad bin Sabih mengatakan, aku mendengar bahawa ketika jenazah telah diletakkan di kuburnya untuk disiksa ataupun ditimpa sesuatu yang sangat dibencinya. Na'udzubillah min dzalik. Kita jangan, tuan-tuan, jangan sampai jenazah kita orang letak dalam kubur, tiba-tiba kita sangat dibenci. Para tetangga sesama orang yang sudah mati berseru kepadanya. Bila tak saja tak dalam kubur dia, tetangga dia dan orang yang sudah mati, jiran-jiran dalam kubur ni akan panggil dia. Panggil apa dia? Wahai orang yang telah meninggalkan saudara-saudara dan tetangga-tetangga di dunia. Siapa-siapa yang telah meninggalkan jiran-jiran di dunia, apakah kamu tidak pernah mengambil pelajaran daripada kami? Orang dalam kubur ni, semua dalam kubur tu, bila letak saja jenazah dia tu, jenazah ni jenazah yang jahat. Bila letak saja jenazah tersebut, dalam keadaan demikian, lalu dikatakan pada dia, disebut pada dia, dikatakan pada dia, tidakkah kamu di kalangan kamu tak mengambil pelajaran daripada kami? Kamu tak belajar ke daripada kami? Kamu tak ambil manfaat ke daripada kami? Dikatakan pada dia demikian. Apakah tidak pernah terlintas dalam fikiran kamu bahawa kamu pasti akan menyusul dan bergabung dengan kami? Kamu tak pernah ke? Kamu tak pernah fikir ke? Yang kamu ni sendirinya pasti akan menyusul dan bergabung dengan kami. Kamu hidup atas dunia tu, kamu tak fikir ke yang kamu akan menghadap dan berjumpa dengan kami? Apakah kamu tidak pernah berfikir bahawa amal-amal kami sudah terputus sama sekali? Kamu tak fikir ke? Segala amal-amal yang kamu lakukan, bila masuk dalam kubur saja, putus amalan-amalan kamu. Sementara kamu masih diberikan masa yang ditangguhkan sebelum daripada kematian kamu. Jiran-jiran dalam kubur ni tanya pada jenazah ni, kamu atas dunia dahulu, kamu tak terasa ke yang kamu akan mati juga? Kamu tak tengok, kamu tak belajar ke dengan kami apa yang telah berlaku pada kami? Dan kenapa kamu tidak berusaha mendapatkan sesuatu yang gagal diraih oleh saudara-saudara kamu? Kenapa kamu tak belajar untuk kamu nak dapat lebih terbaik daripada orang yang telah meninggal dunia? Ni orang dalam kubur ni bagi tahu ni, cakap dengan mayat ni sendiri, bagi tahu pada mayat, kamu tak ambil pelajaran ke daripada kami? Kenapa kamu tak tahu, kamu tak buat amalan yang boleh menyebabkan kamu lebih terbaik daripada mereka yang telah meninggal dunia? Kemudian bumi di mana ia berada juga berseru kepadanya. Diceritakan lagi, Muhammad bin Sabih disebut, bumi ni akan bercakap pada dia, menyeru pada dia, wahai orang yang tertipu oleh penampilan lahiriah dunia. Orang yang ditipu dengan zahirnya dunia, lahiriah dunia ni, kenapa kamu tidak mau mengambil pelajaran daripada kaum kerabat kamu yang telah ditelan oleh perut bumi? Ni tanah ni bercakap dengan mayat. Dia kata, kamu tak ambil pelajaran langsung.
daripada orang yang meninggal dunia. Bila orang meninggal dunia, kamu tak belajar daripada dia. Allahu Akbar. Rasulullah sebut, manusia ni kan, bila dihantar aja jenazah ke kuburan, dia letak jenazah dalam kubur tu, nubawi'uhum ajdasuhum wa na'kulu mirasihim. Dia pulang, dia makan habis peninggalan orang-orang yang telah meninggal dunia ini, ka'anna mukhalladuna ba'dahum, seolah-olah dia rasa kekal hidup di atas dunia. Tak belajar dengan orang yang telah meninggal dunia. Cuba belajar. Satu Islam suruh, kalau ada orang meninggal dunia, pergi ziarah. Jangan kita tak ziarah orang meninggal dunia. Ambil pelajaran daripada kematian dia. Tengok jenazah dia macam mana. Ada orang meninggal dunia dengan COVID-19. Ambil belajar dengan dia. Macam mana kematian demikian. Ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang sujud. Ada orang yang sedang meninggal dunia, sedang baca Quran. Dia baca Quran. Kita pula kita. Bila kita menghadap di hadapan Allah, iaitu orang yang telah terpedaya oleh dunia sebelum daripada kami. Ni, kami semua ni telah terpedaya dengan dunia sebelum daripada kami. Kemudian datang ketentuan takdir atasnya untuk masuk ke liang kubur. Kamu menyaksikan jenazah diusung. Kamu menyaksikan jenazahnya diusung ke kubur tanpa kamu dapat bantuan apa-apa pun daripada orang yang dicintai. Jenazah-jenazah yang diusung ni, waktu tu ada orang boleh tolong dia? Tak boleh tolong. Tak boleh tolong pada diri dia, kecuali doa yang dibaca oleh orang yang diusung ini. Ia dibawa ke tempat yang mau tidak mau harus didatanginya. Maknanya dia dibawa ke kuburan ini, sama ada nak tak nak kena sampai juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan pada diri kita. Yazid Ar-Raqashi berkata, aku mendengar bahawa ketika mayat sudah diletakkan di dalam kuburnya, Yazid Ar-Raqashi dia cerita, amal-amalnya berkumpul di kelilingnya. Amalan-amalan ni berkumpul terus di keliling tu badan dia. Kemudian Allah membuatkannya mampu bercakap. Allah membuatkan jenazah ni boleh bercakap. Wahai orang yang sendirian di dalam kubur. Lalu disebut, orang yang seorang-seorang yang mula ditinggal, kamu sekarang telah ditinggalkan oleh keluarga dan sahabat-sahabat kamu. Sekarang kamu sudah tidak ada yang menemani di sisiku. Tanah tu bercakap dengan jenazah ni. Bila tak, kamu tahulah bagaimana keadaan yang berlaku pada diri kamu sekarang. Ka'ab berkata, ketika jenazah orang yang saleh sudah diletakkan di dalam kuburnya. Ketika mana jenazah orang saleh diletak dalam kuburnya, Ka'ab ini cerita, ketika jenazah orang saleh diletakkan di dalam kuburnya, ia langsung dikelilingi oleh amal-amal kebaikannya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, seperti mana solatnya, puasanya, hajinya, jihad dan sedekah yang pernah diberikannya. Ini kita belajar 2-3 malam sebelum Ramadan. Bila kita masuk saja jenazah kita dalam kubur orang saleh, sembahyang berada hujung kepala, puasa berada sebelah kanan, kemudian sedekah sebelah kiri. Semua berada masing-masing. Ada yang sebut, Rasulullah sebut, solat berada di hujung kepala, kemudian puasa berada hujung kaki. Semua amalan-amalan di kalangan kita. Lalu malaikat azab menghampirinya daripada arah kakinya. Bila datang sebelah kaki dia, tiba-tiba amal salatnya berkata pada malaikat itu, menyingkir kamu daripadanya, pergi jauh kamu daripadanya, kamu tidak berhak menyentuhnya, kamu tak berhak untuk menyentuhnya, kerana dengan sepasang kaki inilah dia telah lama berdiri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sebab tu kita jangan letih berdiri lama sikit tahajud, dan jangan letih berdiri lama sikit tarawih. Ni tarawih, orang kita ni tarawih pun berkira-kira. Letih dia, bergoyang-goyang cari dinding untuk bersandar. Maknanya malasnya pada diri mereka tersebut. Allahu Akbar. Jangan demikian. Jangan letih, diri lama. Diri lama sikit, baca panjang-panjang. Sekarang tak kena kelahi dah. Dengan AJK, dengan Tok Imam tak kena kelahi dah. Kerana Tok Imam di masjid, kita tak kelahi dah. Dalam musim-musim PKP ni, semayang diri lama sikit. Bacaan yang kita salat ini sendiri. Kemudian malaikat azab menghampiri daripada arah kepala dia. Tiba-tiba amal puasanya berkata, kamu tidak berhak untuk menyentuhnya, kerana di dunia dia telah lama-lama menahan rasa haus dan juga lapar kepada Allah kerana Allah. Jadi tidak ada alasan sama sekali bagi kamu untuk menyiksanya. Bila sebut saja begitu, malaikat azab menghampiri daripada arah depan jasadnya. Cuba datang sebelah depan. Tiba-tiba amal ibadah haji dan jihadnya berkata, jauhkan kamu daripadanya.
kerana ia telah menyusahkan diri seluruh tubuh badannya ketika melaksanakan ibadah haji dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu pergi jauh pergi, jadi tidak ada alasan bagi kamu untuk menyeksanya. Selanjutnya, malaikat azab menghampirinya daripada arah sepasang tangannya. Bila datang sebelah sepasang tangannya, tetapi tiba-tiba amal sedekah dia berkata, tahanlah daripada temanku ini. Tahan dia daripada orang ni. Sudah banyak sedekah yang keluar daripada sepasang tangannya, sehingga hal itu jatuh ke tangan Allah Ta'ala. Jangan kamu nak azab melalui tangan dia, jangan. Kerana tangan ini tangan pensedekah, penyedekah, orang yang suka berinfak. Setiap infak dia, bila dia infak, dia sampai ke akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sampai kepada Allah terus. Macam kita kan, macam kita, Allah yarham Tok Guru Ni Abdul Aziz dia sebut, bila kita bersedekah masuk dalam tabung tu, kita masuk duit dalam tabung, katanya Allah yarham Tok Guru Ni Abdul Aziz dia sebut, masuk dalam tabung tu sampai ke akhirat terus. Senang dia panggil demikian. Jangan kita nampak sampai ke dalam tabung tu, dalam tong tu. Tapi Allah yarham Tok Guru dia cerita, bila kita berinfak, masuk dalam tabung ke, masuk dalam akaun ke, sekarang kita ada akaun Matan Center misal contoh, kita masuk bank in dalam Matan Center tersebut, sampai ke akhirat terus. Tunggu di akhirat je untuk kita berjumpa. Ni cara dalam hidup kita. Orang kita kan riuh-riuh di kalangan kita ni dalam bab sedekahan. Yang bagi sedekah tu dia bagi dah. Yang tak tunaikan tanggungjawab terhadap sedekah tersebut, dia jawab depan Allah nanti pada diri dia. Manakala kita bagi tu lillahi ta'ala, mudah-mudahan sampai ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila masuk dalam kubur ni kata kamu jangan datang sebelah tangan dia, kerana tangan ini kerap bersedekah sepanjang hidup di atas dunia. Hal itu dilakukan demi mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup dia. Jadi tidak ada alasan sama sekali bagi kamu untuk menyeksanya. Tanah kubur ni sebut demikian. Kemudian dikatakan pada orang itu, bila nak datang sebelah kanan, sebelah kiri tak boleh datang. Bila cuba-cuba tak datang, lalu di waktu tersebut tanah kubur ni akan disebut, selamat kamu hidup dan mati dengan penuh kejayaan. Selamatlah kamu, hidup kamu berjaya, mati kamu pun berjaya. Mati kamu pun berjaya. Lalu datanglah malaikat rahmat yang membentangkan kain dan selimut daripada syurga dan melapangkan kuburnya seluas pandangan mata. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita lah insyaAllah. Bila datang malaikat rahmat, sebuah lampu cahaya daripada syurga yang datang penuh berseri dan darinya dia memperolehi cahaya sampai Allah membangkitkan daripada kuburnya di waktu mana di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat nikmat ini insyaAllah. Mudah-mudahan demikian. Abdullah bin Ubay bin Umair berkata, aku pernah mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya mayat itu duduk dan masih mendengar derak langkah kaki orang-orang yang menguburkannya. Bila letak saja jenazah dalam kubur, dengar tu tapak kaki tu atas. Atas badan kita ni dengar derak kaki. Orang ketuk yang disebut dengan bila orang hentak tanah tu, kemahkan tanah tu, bunyi duk ke atas ni. Ke atas tu kedengaran. Bila dengar dan orang mengantar dia, tidak ada sesuatu pun yang berbicara kepadanya kecuali kuburnya. Saat tu tak ada seorang pun yang bercakap dengan dia kecuali tanah kubur dia. Tanah kubur dia bercakap dengan dia. Bila tanah kubur ni bercakap dengan dia, dia berkata, celaka kamu wahai manusia. Tanah kubur ni sebut, bila orang dah letak dah, orang tutup liang lahat kita ni, bunyi tanah tu jatuh tung, rapat dia sampai ke atas. Dalam tanah tu kubur cakap, celaka kamu manusia, celaka kamu. Bukankah kamu sudah diperingatkan tentang aku? Tidakkah kamu atas dunia telah diberitahu tentang aku ini sendiri? Tempat yang kesempitanku ni, tanah kubur ni tempat sempit dalam hidup ini. Kemudian tentang kebusukan aku, orang dah bagi tahu kan? Ustaz Ahmad Dasuki dah bagi tahu dah dalam ceramah-ceramah sebelum daripada ni. Tanah kubur ni dalam ni busuk hitam, kemudian dalam keadaan pekat. Diberceritakan suasana dalam kubur ni sendiri tentang huru hara dalam kubur ni jauh lebih huru hara daripada huru hara dunia. Kita tengok atas dunia ni kelam kabut kan, bila kena COVID-19 tu, tengok orang yang kelam kabut,
berlari-lari untuk menyelamatkan diri di kalangan kita. Tengok huru-hara kelam kabut di Amerika Syarikat sekarang ni, dengan keadaan manusia yang melarikan diri daripada kematian. Takut di kalangan manusia ni sendiri. Tak ada lebih takut bila masuk dalam kubur. Huru-hara dalam kubur jauh lebih dahsyat daripada huru-hara waktu mana hidup di atas dunia ini sendiri. Tentang cacing-cacingku dalam tanah ni ada ulat-ulat. Sekejap lagi keluar ulat daripada tu badan kamu. Bang semacam tu badan kamu. Lalu apakah yang telah kamu persiapkan untuk saat kematian kamu dan dimasukkan ke dalam kubur ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Ad-Dunya yang menceritakan tentang mengenai bagaimana dalam keadaan kubur ini sendiri. Ini suasana yang akan berlaku tuan-tuan dalam kata-kata kubur terhadap orang yang masuk dalam kubur. Dan kita ni diajar supaya bersiap sepanjang masa. Sewaktu mana kita hidup sekarang ni, jangan kita ni hidup dalam keadaan lara dan leka. Jangan. Fokuskan sikit hidup kita ni, biar kita ni bersiap untuk saat dalam kubur nanti. Bila masuk dalam kubur, bagaimana keadaan kita dalam kubur. Dan kubur kita ni akan menjadi taman-taman syurga kah? Ataupun menjadi kawah kepada kawah-kawah neraka itu sendiri. Terima kasih di atas kesempatan yang baik. Pada malam yang baik ini kita sambung lagi cerita tentang mengenai dalam kubur, malam-malam yang seterusnya, malam-malam di alam barzah. Suasana apa yang kita kena lalui di saat mana kita berada di alam barzah, dan insya-Allah kita akan cerita suasana ini supaya kita sentiasa bersiap sedia sepanjang masa dalam hidup kita untuk kita ni berada dalam keadaan yang akan dipanggil menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang salih di kalangan kita ini sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم عليك من ظلمنا اللهم عليك من ظلمنا اللهم عليك من ظلمنا Ya Allah, ke atas kamu lah siapa yang melakukan khianat pada kami, Ya Allah. Kami serahkan pada kamu, Ya Allah. Allahumma alaika man zalamana. Kami serahkan pada kamu, Ya Allah, siapa yang mengkhianati kami, Ya Allah. Allahumma alaika man zalamana. Ya Allah, kami serahlah pada kamu, Ya Allah, bagi siapa yang melakukan khianat pada kami ini, Ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah